Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sukan drift ini bukan sahaja popular di Semenanjung, malah di Sabah dan Sarawak. Dan demi minat, mereka sanggup berkelana ke Semenanjung dan juga keluar negara untuk menyertai kejohanan drift secara profesional. Pada minggu ini, kita berbesar hati untuk berkenalan dengan salah seorang daripada mereka. Jom ke segmen Personality. Nama saya Gui Fusing, berasal daripada Kota Belud, Sabah. Umur saya 31 tahun. Oke, saya menceburi sukan drift ini pada tahun 2005 dan minat dalam sukan drift ini sejak dari sekolah menengah. Minat ini datang daripada wayang Initial D lah. Tapi masa itu keadaan keuangan tidak mengizinkan, so minat tu ada. Tetapi kena tunggu kerja lah. Lepas ada kerja baru boleh start belajar main drift. Pertandingan yang saya sertai sangat banyak, tetapi yang saya rasa sangat puas hati adalah King of Asia Division Series, dapat lap Johan lah. Manis yang saya tidak dapat lupa adalah setiap kemenangan saya lah dalam pertandingan drift yang saya sertai. Kenangan pahit yang saya tidak dapat lupai dalam setiap sukan drift adalah kerosakan kereta lah, sebab kerosakan kereta ini memerlukan duit yang sangat banyak untuk membaiki setiap jentera drift. Sebenarnya drift ini hanyalah satu hobi dan minat. Jadi kerja tuh memang sepenuh masa. Hobi ini hanya untuk meluangkan masa pada ujung minggu. Pada pandangan saya, ciri-ciri bagi seorang drifter yang berjaya, yang paling penting banyakkan latihan lah, dan banyakkan belajar dengan drifter-drifter yang lagi berpengalaman. Saya menggunakan kereta berjenama Nissan dan model adalah Nissan Silvia S15. Modifikasi yang saya telah lakukan pada kereta saya adalah yang pertama engine. Engine asal adalah SR20 dan kami telah menukar nadi engine ini kepada 1JZ. Dan kenapa 1JZ? 1JZ jikalau dibandingkan dengan SR20 dia lebih tahan. Harga kereta dalam pasaran sekarang adalah lebih kurang 60 hingga 70 ribu. Selepas modifikasi lebih kurang 100 lebih ribu lah. Kereta pertama saya adalah Toyota Corolla KI70 bernadikan engine 4AG, dan kedua AE86, dan ketiga Nissan Silvia, dan keempat juga Nissan Silvia, dan kelima GT86. Keistimewaan kereta saya ini
adalah dia satu, dia boleh digunakan untuk street legal, boleh digunakan di atas jalan dan juga di dalam track. Saya kenal Gui Fusing pada tahun 2012 dan start dari itu kami bermain drift bersama-sama. Saudara Fusing ini dia seorang drifter yang sangat-sangat berbakat dan sangat-sangat agresif. Apabila dia berada di belakang menjadi Ceska, saya sangat-sangat suka tengok. Nasihat saya kepada my best friend Gui Fusing, teruskan usaha untuk menjadi drifter yang up lagi levelnya. Tidak payah takut, never give up, berdisiplin. Impian kami bersama ialah menjadi top international drift driver. Impian kami bermain bersama-sama di FD, biarpun saya jadi kru saja. Yang penting jalan. Masalah yang setiap drifter hadapi adalah masalah keuangan. Sebab sukan drift ini adalah sukan yang sangat mahal, terutamanya tayar. Jadi saya rasa keuangan adalah masalah utama bagi setiap drifter. Pandangan saya sukan drift di negara Malaysia ini akan lebih cerah jikalau kerajaan memberi track yang betul kepada setiap drifter, sebab track di negara Malaysia ini sangat-sangat kurang, terutamanya di negeri Sabah dan Sarawak. Jadi kita harap kerajaan Malaysia boleh memberi track yang betul-betul berpotensi untuk setiap drifter untuk berlatih. Pesanan saya kepada setiap drifter dan juga kawan-kawan yang ingin belajar drift, belajarlah dengan orang yang berpengalaman dan jauhi lumba haram. Masa depan sukan drift terutamanya di negara Malaysia bagi saya sangat cerah lah, terutamanya kepada drifter-drifter yang muda dan baru. Kereta saya ibaratkan kereta perang. Dalam segmen aplikasi pada minggu ini, kita bersama pengurus litar dan penganjur profesional yang aktif mempromosikan acara sukan drift di negara kita. Datuk, cuba Datuk ceritakan sikit macam mana Datuk dulu masa start menguruskan litar ni. Basically, Litar Speedway Plus Circuit ni adalah untuk bagi sukan go-kart, di mana masa itu tak ramai yang pelumba-pelumba go-kart yang menggunakannya, lebih kurang 50 orang. Jadi pihak Koma Motorsports bersama dengan tim kami telah mengadakan mempelbagaikan aktiviti-aktiviti yang boleh dijalankan di Litar Speedway Plus Circuit dan termasuk sukan drift. Dan kalau Buzai ingat masa itu peminat-peminat Malaysia ni kegilaan dengan Tokyo Drift. Betul. Jadi pihak kami mengadakan Saturday Night Drift pada setiap hari Sabtu malam, di mana dapat berjaya menarik minat ramai pelumba-pelumba, peserta drift dan juga penonton, sehingga kan pada satu masa terdapat lebih daripada 4,000 penonton yang hadir. Okey, daripada segi acara pula macam mana Datuk? Semua jenis sukan bermotor dapat digunakan fasiliti di sini, seperti mini bike, bike, go-kart, kereta dan attack. Dan kita Litar Speedway Plus Circuit ini telah melahirkan ramai champion
kita ada pelumba MotoGP, Hafiz Syarif, betul. juga bermula dari sini. Kita ada Nabil Jeffrey, yang juga merupakan pelumba pemandu uji paling muda dunia pada tahun 2010. Wow. Juga bermula go-kart di sini. Dan kita ada Buzai dan Tengku Jan yang beraksi di kejohanan FIA Drift. Yang kita rasa banyak melahirkan pelumba-pelumba Malaysia yang bakal ditengahkan di peringkat antarabangsa. Okey Datuk, bagi pengurusan Lita pula, macam mana? Okey, untuk Lita, di mana-mana Lita di Malaysia ataupun di antarabangsa di luar negara, pertama sekali kita harus utamakan keselamatan. Di mana setiap tahun, pada awal tahun, pihak kami memohon, buat permohonan kepada pihak AM, which is Governing Body for Malaysia, untuk homologate the track untuk sesuai untuk digunakan sebarang perlumbaan. Jadi di Malaysia hanya 2 track sahaja yang mendapat kelulusan daripada AM, iaitu Lita Sepang, Lita Go-Kart Sepang, dan juga Lita Speedway Plus Circuit. Sebelum kita memohon, kita haruslah memastikan Lita kita selamat untuk digunakan, di mana tire barrier berada di tempat yang sepatutnya, kawasan seleko haruslah selamat, dan juga kita punya cat laluan Lita tu di kiri kanan haruslah jelas. Dan maksudnya line garisan-garisan untuk semua perlumbaan panduan. Dan so far kita tidak ada sebarang masalah lah sejak daripada pihak kami beroperasi pada tahun 2008 lagi. Okey, Datuk, apakah keistimewaan Lita ni berbanding Lita-Lita lain? Lita Speedway Plus Circuit merupakan satu Lita yang teknikal, di mana menggabungkan seleko-seleko serta attitude naik turun bukit, dan tak semua pelumba dapat menguasai. Itu yang penting. Jadi ini adalah satu cabaran, cabaran serta challenge yang di mana mereka harus ikuti dan sentiasa memperbaiki masa ataupun kalau drift angle dan speed line yang betul untuk mendapat markah yang tertinggi. Lita di sini sepanjang 980 meter dan diguna pakai oleh belia-belia yang ada di sekitar kawasan seperti menguji motosikal, go-kart, kereta dan selainnya. Okey, kita daripada segi operasi tu banyak kepada hidupan liar lah. Contoh kata macam ular ataupun biawak yang kadang-kadang ada juga di atas Lita, dan kita akan clearkan binatang-binatang tersebut untuk daripada Lita. Lita yang ada di sini kebanyakannya bila rider-rider mencuba, dia teknikal. Dia banyak seleko, dia ada downhill dan uphill. Dia tak flat macam ada separuh Lita yang di Malaysia ni lah. Apa perancangan Datuk untuk acara-acara akan datang untuk membangunkan lagi ataupun supaya tidak terkuburnya sukan drift ni di tanah air kita? Kita akan mengadakan satu perlumbaan Malaysia Drift Challenge and incorporating Malaysia Drift King. Dan kita nak tahu siapakah yang
bakal digelar Drift King of Malaysia. Drift King of Malaysia. Dan mungkin pada tahun hadapan kita akan bekerjasama dengan pihak Kementerian Belia Sukan Malaysia untuk menganjurkan siri Malaysia Drift King ini. Okey. Kemungkinan 3 hingga 4 pusingan. Oh, okey. Dan kita akan adakan 2 kategori utama, kategori open dan 15 inch dan juga kategori novice untuk mereka yang baru nak mula berjinak-jinak dalam betul. sukan drift ini. Ya. Apakah cabaran untuk menguruskan sebuah litar macam ni? Cabaran untuk menguruskan litar Speedway Plus ini adalah kita harus menyiapkan prasarana serta permintaan daripada pihak AM sebelum litar kita dihomologate dan juga untuk memastikan keadaan litar sentiasa selamat dan boleh diguna pakai untuk program-program. Okey Datuk, apakah kriteria-kriteria yang perlu ada untuk sesebuah kejohanan tu menjadi lancar ataupun berjaya? Okey, setiap penganjuran acara sukan motor yang pasti pengajur mestilah sebuah persatuan atau kelab yang berdaftar dengan Persuruhan Sukan di bawah Kementerian Belia Sukan Malaysia dan mereka hendaklah mempunyai affiliate dengan sama ada AM ataupun MAM dan mereka penganjur yang berjaya ni lah Buzai. Mereka ada experience yang tahu. Dan kita tak nak orang yang baru nak buat sebarang kejohanan terus buat because dia rasa dia boleh buat dan ini mungkin mereka akan tertinggal banyak perkara. Jadi pengajaran itu tak dapat berjalan lancar. Jadi yang penting mereka haruslah mempunyai kelab atau persatuan yang berdaftar dengan Persuruhan Sukan dan mereka memerlukan kepakaran teknikal yang betul. Ya, betul. Kita tak nak penganjur drift anjurkan sukan mini bike, kita nak penganjur mini bike menganjurkan sukan drift ataupun go-kart dan sebagainya. Jadi mereka yang berpengalaman ini ada walaupun sedikit dan kita pastikan memerlukan mereka ini yang betul-betul pakar dalam bidang masing-masing. Dan keselamatan haruslah menjadi keutamaan. Ya. Acara sukan drift mampu menjadi wadah efektif dalam memupuk semangat muhibah dan patriotik. Penyertaan pemandu bersemangat tinggi seperti Kuih Fusing dari Sabah merupakan contoh yang terbaik dalam aspek ini. Untuk acara kali ini, apakah persiapan atau persediaan yang dilakukan oleh Goi Fusing? Okey, persiapan yang saya telah buat terutamanya kereta, tayar dan juga minyak, kru, trailer dan juga hotel lah, tempat tinggal. Sebab saya datang dari Sabah, jadi tiket penerbangan kena beli, penginapan kena sedia, kenderaan untuk datang ke trek dan juga kru. Bermula dari sesi kelayakan pertama lagi, Fusing sudah pun memucuk jenteranya dengan laju dan yakin. Namun, litar yang bersifat teknikal ini ternyata memaksa beliau untuk keluar dari zon selesa. Berapa anggaran kos yang telah dibelanjakan? Anggaran lebih kurang dalam 10,000 lah. 10,000 tu termasuklah tayar, allowance untuk kru, tetapi setengah belanja ni adalah ditajah. Oh, ada penajaan ya? Ada penajah. Okey.
Seiring dengan kos yang telah dilaburkan, Fusing terus menguji kuasa jenteranya dalam sesi kelayakan kedua. Walaupun liter ini diakui mencabar, beliau tidak berganjak dari sasaran asal untuk mengutip markah maksimum ke acara tandem yang seterusnya. Apakah yang lebih mencabar dan apakah yang lebih mudah bagi Fusing sendiri? Trek ni bagi saya tiada yang mudah, memang sangat mencabar, terutamanya dari zone yang panjang, lepas initiate, lepas tu zone throttle dan U-turn, terutamanya apabila kita tandem, pihak lawan akan memikir banyak cara dan teknik untuk berlawan. Jadi bagi saya, setiap driver skill tidak sama. Bagi saya itu yang paling penting, kita kena concentrate. Wei Fusing bertemu dengan pencabarnya Fakhur Razi dalam sesi tandem yang seterusnya. Jentera Fusing yang berkuasa tinggi itu jelas memberikan impak maksimum kepada beliau apabila pesaingnya dilihat menghadapi kesukaran untuk mengejarnya. Dan ini memberikan kelebihan kepada Fusing untuk menguasai sesi tandem yang pertama. Dalam sesi kedua, giliran Fusing pula berada di belakang. Walaupun pada awalnya beliau kelihatan agak tercicir ditinggalkan kereta pesaing, jenteranya mula memecut, meluncur dan mengekor erat selepas lekor pertama. Fusing meneruskan prestasi baiknya di sepanjang liter yang mencabar itu, sehingga akhirnya beliau berjaya memenangi acara tandem tersebut. Tahniah kita ucapkan. Sesungguhnya, sukan ini mampu memupuk semangat patriotik di kalangan kita yang berbeza agama dan budaya. Dan sukan drift mampu menyatukan kita semua. Saya Bozai Hamdan, kita jumpa lagi di minggu hadapan, Drifting Malaysia. Assalamualaikum.